Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dalam bulan yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan sehingga dapat kita meneruskan kuliah tafsir Al-Quran kita setelah lama kita berhenti. Jadi insya-Allah dalam bulan yang mulia ini, dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi lah kita dituntut untuk membaca dan memahami Al-Quranul Karim. Maka kita teruskan kuliah tafsir kita menerusi surah Al-Insan, dan pada hari ini kita akan mulakan dengan ayat yang ke-8 dan seterusnya. Sebelum kita membaca atau mengupas, melihat makna yang tersurat dan tersirat daripada ayat-ayat surah Al-Insan ini, elok sama-sama kita baca insya-Allah, bermula dengan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Sadaqallahul azim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan dalam keadaan mereka menyukainya kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang tawanan. Baik, ayat ini kita nak faham, kita kena tengok ayat yang kelima. Ayat kelima itulah permulaan ceritanya, iaitu dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara. Jadi apa yang diceritakan di sini ialah berkenaan dengan orang-orang abrar. Sifat orang-orang abrar, iaitu pada ayat yang kelima Allah Ta'ala mengatakan orang abrar itu mereka minum daripada piala yang mana campuran airnya ialah kafur, sesuatu yang wangi. Kemudian Allah ceritakan bahawa mereka ni mendapat mendapat mata air yang istimewa, dan mereka boleh memancarkan airnya bila-bila masa semahunya, sebanyak mana yang mereka mahukan. Jadi ganjaran yang mereka perolehi itu, iaitu mereka diberikan mata air yang dapat memberikan nikmat kepada mereka, pastinya ada amalan dia. Dia bukannya senang-senang dapat begitu. Jadi mesti ada amalan dan juga sifat mereka yang istimewa di dunia dahulu, sehingga kan apabila mereka berada di hari akhirat,
Allah berikan pada mereka ganjaran dan keistimewaan yang besar. Jadi apa sifatnya? Sifatnya ialah pada ayat yang ketujuh, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Pertama sekali mereka yufuna bin nadhr. Mereka menunaikan nazar. Jadi nazar ni kalau kita tak mampu buat, maka eloknya kita tak payah bernazar. Tapi kalau kita dah bernazar, maka kita kena buat, kita kena tunaikan nazar tu. Hatta kalau kita telah meninggal dunia pun, kita kena, kalau kita dah meninggal dunia, maka ahli waris perlu untuk menunaikan nazar tersebut. Dan yang kedua ialah mereka yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ini takut kepada hari yang mana keburukannya itu berleluasa. Maksudnya ialah hari akhirat, di mana azabnya itu tersebar dengan luas. Azab hari akhirat. Itu sifat yang kedua. Kemudian masuk sifat yang ketiga, iaitu pada ayat yang ke-8 yang kita belajar pada hari ini. Apa dia? Wa yut'imuna at'am. Mereka memberikan makan. Memberikan makan. Jadi memberi makan ini sebenarnya adalah satu perkara yang sangat digalakkan, dituntut dalam Islam. Nabi SAW, antara pesanan baginda SAW yang terawal ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah ialah Nabi SAW perintahkan para sahabat memberi makan. Memberi makan. Afshus salam wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Wasilul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW kata, sebarkanlah salam. Pertama. Berilah makan. Yang kedua. Sambungkanlah silaturrahim. Ketiga. Dan yang keempat ialah bangun malam. Bangun malam. Sembahyanglah pada waktu malam dalam keadaan manusia semuanya nyenyak tidur. Jadi semua keempat-empat perkara ni semuanya mim belakang dia. Salam, ta'am, arham. Arham ni maknanya silaturrahim. Dan juga solat, qiyam inilah bangun malam. Qiyam. Qiyam. Bangun malam. Jadi memberi makan ni adalah satu perkara yang sangat penting. Lebih-lebih lagi sekiranya kita berada dalam bulan Ramadan. Sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan, masya-Allah. Lagilah kita digalakkan untuk memberikan makan. Terutamanya beri makan kepada orang yang memerlukan. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Kita elok dah kita menyalurkan duit wang kita untuk iftar dan sebagainya, tapi kita lupa nak tengok siapa yang makan benda tu. Kadang-kadang duit yang kita bagi itu, sumbangan yang kita berikan untuk iftar itu, rupa-rupanya iftar itu bukannya untuk orang miskin. Untuk orang yang dah ada duit pun, dah ada duit dah pun. Dia dapat juga pahala, bukan tak dapat. Tetapi yang lebih afdal ialah kita beri pada orang miskin. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata miskina. Itu keutamaan dia. Keutamaan dia ialah kepada orang miskin. Wa yut'imuna ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina. Bagi makan kepada orang yang miskin. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyebutkan bahawa sifat mereka ni ialah memberi makan, suka bagi makan. Tapi mereka ni memberi makan ala hubbihi. Ala hubbihi. Ala hubbihi ni maksudnya apa? Ala di sini kata ulama tafsir, ala bermakna ma'a. Ala tapi bermaksud ma'a. Dia memang ala tapi maksudnya ialah ma'a, bersama ataupun ketika mana. Ketika mana. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Maksudnya wa yut'imuna at-ta'ama ma'a hubbihi. Maknanya mereka memberi makan dalam keadaan mereka sendiri suka makanan tu. Ma'a. Jadi dalam Quran kadang-kadang ala dia bukannya, terjemahannya bukan atas. Bukannya diterjemahkan sebagai atas, ke atas, di atas, tidak. Tapi terjemahan ialah bersama-sama, dalam keadaan, ketika mana, sedangkan, begitu. Ma'a. Contohnya dalam surah Al-Qasas. Allah Ta'ala ceritakan tentang dua orang anak perempuan Syuaib, yang mana Nabi Musa AS telah tolong mereka mengangkat penutup telaga yang sangat berat.
Dengan terangkatnya penutup tersebut, maka bolehlah dua orang anak perempuan, dua orang gadis tadi mengambil air daripada telaga tadi. Dan bila mereka balik kepada bapa mereka iaitu Syuaib, mereka ceritakan tentang seorang lelaki yang perkasa, yang hebat, yang kuat, iaitu Nabi Musa AS yang mereka jumpa di telaga tadi. Jadi dua orang anak gadis ni terkesima lah. Orang kata macam kagum dengan kehebatan Nabi Musa AS. Kenapa? Sebab dia tengok batu yang menjadi penutup telaga tu, batu tu sepatutnya diangkat oleh ramai orang. Batu tu biasanya kalau orang nak angkat, nak tutup ke, nak buka ke, dia kena angkat beramai-ramai baru boleh terangkat. Tapi Nabi Musa AS dia angkat seorang diri. Nak kata kuat tak kuat, ya Allah, kuat sungguh Nabi Musa ni. Sebab tu dia lempang atau dia tumbuk seorang Kipti tu, mati terus dia. Jadi diceritakan dua orang gadis ni cerita kepada ayahnya Syuaib. Syuaib ni ada yang kata Nabi Syuaib, ada yang kata seorang lelaki soleh bernama Syuaib. Setakat yang kita tahulah, yang kita belajar, yang kita cari apa semua, Syuaib di sini bukan Nabi Syuaib lah, tetapi orang lelaki soleh yang bernama Syuaib. Tapi ada juga pendapat yang lain, tak apa. Yang penting ialah setelah Syuaib itu mengetahui tentang lelaki yang bernama Musa yang kuat tadi, maka dihantarnya salah seorang daripada dua anak gadisnya tadi untuk membawa ataupun mempelawa, menjemput Nabi Musa AS bertemu dengan bapanya. Bukan bapa Nabi Musa, bapanya tu maksudnya bapa dua gadis tadi, dua orang gadis tadi. Maka Allah Ta'ala kata apa? Faja'athu ihdahuma ala istihya. Maka datanglah si perempuan ataupun datanglah salah seorang daripada dua orang gadis perempuan tadi kepada Nabi Musa AS ala istihya. Ni nak bagi tahu ala ni, ala. Perempuan tadi dia datang, gadis tadi dia datang kepada Nabi Musa AS ala istihya. Kalau kita tak faham, kita terjemah secara direct, maka terjemahan ni ialah tamshi ala istihya. Perempuan tu berjalan di atas malu. Dia salah lah makna dia, bukan salah, jadi tak kena lah. Jadi ala di sini samalah seperti mana dalam ayat di sini, ala hubbihi. Ala di sini maksudnya ma'a, tamshi ma'a istihya. Gadis tadi berjalan bersama dengan malu. Maksudnya dalam keadaan malu. Dalam keadaan malu. Ala tapi maknanya ma'a. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Ai ma'a istihya. Sama juga di sini. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ala hubbi maksudnya ialah ma'a hubbi. Mereka memberi makan, memberi makanan, memberi makan lah, kita mudah cakap, memberi makan ala hubbihi, dalam keadaan mereka sendiri suka makanan tu. Allahu Akbar. Dalam keadaan mereka sendiri suka makanan tu. Hubbihi tu pun, hi tu, hub kita tahulah maksudnya suka. Hi tu, hi ialah kata ganti nama ha, yang bermaksud nya. Dalam keadaan sukanya, sukanya. Nya tu apa dia? Nya tu para ulama ada dua pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa nya tu ialah makanan itulah. Maknanya mereka memberi makan dalam keadaan mereka menyukainya, iaitu menyukai makanan itu. Menyukai makanan itu. Ada juga ulama mengatakan bukan. Dia kata hubbihi tu, nya tu ialah Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi maksudnya ialah ala hubbillah. Mereka memberi makan kerana apa? Kerana mereka mencintai Allah. Mereka memberi makan kerana mereka mencintai Allah. Tetapi yang lebih aula, yang tafsir ataupun pendapat yang lebih kita kata lebih patutlah kita pegang ialah hubbihi itu ialah maksudnya ialah mereka menyukainya, iaitu menyukai makanan. Kerana makanan itu, ta'am itu disebutkan lebih hampir berbanding dengan lafzul jalalah. Dia dalam bahasa Arab ni dhamir atau kata ganti nama itu dia mesti merujuk kepada yang terdekat. Kalau lafzul jalalah jauh, merujuk kepada yang jauh. Innal abrara yashrabuna bukan. Wa apa ni? Aina yashrabu biha ibadullah. Kat situ. Ibadullah. Jauh sungguh dia kembali pada sana.
Jadi hubbihi itu kalau mengikut pendapat yang lebih kuat insya-Allah, maksudnya ialah mereka memberi makan dalam keadaan mereka menyukai makanan tersebut. Maknanya mereka ada makanan, mereka suka makanan tu, tapi mereka bagi apa yang mereka suka. Sebab itulah dalam tafsir disebutkan beberapa riwayat daripada as-salafus salih bahawa apabila orang fakir miskin datang ataupun orang tawanan datang ataupun anak yatim datang meminta sedekah daripada mereka, maka mereka memberikan makanan yang paling mereka suka. Hatta dalam setengah tafsir disebutkan bahawa ada sebahagian salafus soleh mereka berikan pada mereka, pada peminta sedekah tadi, gula. Gula dibagi. Sebab apa? Sebab dia kata gula ni yang paling aku suka. Tak apalah, kisah tu kita hanya sekadar mengambil pengajaran. Apa yang penting ialah apa yang kita suka, itulah yang kita bagi. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai darjat kebajikan sehinggalah kamu membelanjakan, menginfakkan apa yang kamu suka. Yang kita sukalah kita bagi. Kan? Yang kita tak suka kita bagi, boleh juga, bukan tak boleh, bagus juga. Tetapi yang lebih afdal, lebih tinggi, lebih besar ganjarannya ialah kita bagi apa yang kita suka. Apa yang paling kita cintai, kita sayang. Seorang sahabat Nabi SAW bila turun ayat tadi, maka dia scan, dia menyemak diri dia. Apakah harta yang paling dia suka? Maka didapati harta yang paling dia sayang ialah Telaga Bayruha. Telaga ni berada di hadapan Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, di hadapannya dari arah kiblat. Kalau kita menghadap kiblat, di sebalik itulah, di sebalik mihrab imam tu, dinding yang menghadap kiblat tu, di kawasan itulah terdapatnya telaga tersebut. Kerana apa? Kerana telaga tu memang bagus. Airnya jernih, airnya sedap diminum, tak payau, tidaklah masin, memang sedap, tidak berbau. Dan di sekeliling telaga tadi ada kebun yang menyebabkan suasana tu merimbun. Maknanya kata tidak terlalu panas. Jadi sedap. Hatta Nabi SAW pun suka minum daripada telaga tersebut. Maka dia datang pada Nabi SAW, sahabat tadi, dan dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku sayang ialah Telaga Bayruha ini. Maka wahai Rasulullah, aku berikan dia untuk fisabilillah. Itulah sahabat Nabi SAW. Mereka mengutamakan orang lain. Walaupun mereka sendiri suka perkara tu, benda tu, ini tinggilah. Saya sendiri yang bercakap pun belum pasti lagi dapat amal. Tapi kita kena biasakan cakap yang betul, supaya mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk kita mengamalkan yang betul. Jangan asal tak boleh buat je kita terus tolak. Tak, kita tak boleh buat, betul. Kita mengakui kelemahan kita, tapi tetap kita kena sebarkan benda ni supaya ilmu ni berkembang dan sentiasa disebut-sebut oleh masyarakat. Jadi yang dituntut ialah kita membelanjakan apa yang kita suka, harta yang kita suka. Tengok bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam keadaan perang, dalam keadaan mereka sangat menginginkan air. Dalam keadaan mereka sangat menginginkan air, apabila seorang bawa air kepada dia untuk bagi minum, tiba-tiba dia dengar ada suara orang lain yang dalam peperangan juga, yang turut sama cedera parah, minta air. Maka sahabat pertama tadi bagi isyarat kepada pembawa air tadi supaya bawakan air itu kepada sahabat yang kedua. Ketika air itu nak diberikan pada sahabat yang kedua nak minum, dia dengar sahabat yang ketiga minta air, maka dia bagi pada sahabat yang ketiga. Apabila pembawa air tadi nak bagi minum pada sahabat yang ketiga tadi, sampai-sampai dia dah meninggal dunia, mati syahid dah, mati kehausan, maka dia pun cepat-cepat patah balik kepada sahabat kedua. Tengok dia pun dah mati juga. Kemudian dia cepat-cepat patah balik kepada sahabat yang pertama, pun sama juga, dia dah mati. Dan ketiga-tiga mereka mati di jalan Allah. Yang nombor satu dan nombor dua tadi, sahabat pertama dan sahabat kedua tadi, mati dalam keadaan mengutamakan orang lain. Masya Allah. Mereka sanggup mati asalkan orang lain dapat apa yang mereka hajatkan. Berbeza dengan kita hari ni. Kita hari ni, Masya Allah, kita lebih suka kalau orang lain mati pun tak apalah, yang penting saya dapat apa yang saya cita-citakan. Macam tu. Ramai orang macam tu. Kan, orang berniaga kadang-kadang macam tu.
menzalimi orang lain, sanggup, tak apa, biarlah orang lain lingkup pun tak apalah, yang penting bisnes saya maju. Kadang-kadang orang politik, kadang-kadang tak ada jawatan apa-apa pun dalam masyarakat kita, dalam kejiranan kita pun kadang-kadang ada sifat begini. Maka mudah-mudahan bila kita baca ayat ni dengan penuh tadabbur, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih, kita bukannya mengutamakan diri sendiri, bahkan kita mengutamakan orang lain. Pernah sekali seorang sahabat Nabi SAW diberikan hadiah kepala kambing. Kepala kambing ni kita orang Melayu kita buang lah biasanya kan. Tapi orang Arab ni dia semua benda dia boleh makan. Kepala tu pun dia rebus, boleh dapat makan tu, dalam tu adalah juga isi-isi dia. Jadi ni special ni kepala kambing. Kemudian apabila dia dapat kepala kambing tadi, tiba-tiba dia terfikir, jiran sebelah saya lebih memerlukan. Maka dia bagi kepala kambing tadi kepada jiran sebelah. Jiran sebelah pun bila dia dapat, dia pun fikir, oh ini bagus ni, tapi jiran saya lebih memerlukan. Dia bagi pada jiran sebelah. Bagi pada jiran sebelah. Akhirnya kepala kambing tadi sampai ke rumah yang pertama. Kerana apa? Kerana masing-masing memikirkan bagaimana jiran tetangga yang lain yang lebih memerlukan dapat dipenuhi hajat keperluannya. Dia tak tamak, tapi dia memberi isar, dia melebihkan orang lain ke atas diri sendiri. Apabila disemak-semak, apabila disiasat, maka didapati bahawa kepala kambing tadi sebenarnya telah berpindah ataupun telah memasuki 7 rumah. 7 rumah dah dia masuk rumah pertama bagi rumah kedua, rumah kedua bagi rumah tiga. 7 rumah berpusing. Kerana apa? Kerana masing-masing mengamalkan ayat wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih, dan mereka memberikan makan dalam keadaan mereka sendiri pun suka. Bukan mereka tak suka, mereka suka benda tu, tapi mereka melebihkan orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Mereka bagi makan pada siapa? Miskina. Pertama sekali orang miskin. Orang miskin. Orang miskin ni siapa dia? Iaitu orang yang keperluannya ataupun pendapatannya cukup-cukup makan. Cukup-cukup makan je untuk memerluhi keperluannya. Katalah satu hari dia memerlukan RM10. Memang RM10 lah dia punya pendapatan dia. Itu orang miskin. Kalau fakir, pendapatan dia kurang daripada apa yang dia perlukan. Dia sepatutnya perlu ada RM10 untuk hidup, tapi dia tak dapat. Dia kerja berhempas pulas, akhirnya dia dapat RM7 saja. Contoh. Itu orang fakir. Ini mengikut jumhur ulama lah. Tapi dalam ayat ni disebutkan miskin, bukanlah maknanya kita kena bagi orang miskin je, fakir tak payah. Tak, bila disebut miskin, maka fakir termasuk sekali, kerana fakir itu lebih teruk keadaannya daripada miskin. Jadi kalau orang memberi makan kepada orang miskin pun dipuji oleh Allah, maka memberi makan kepada orang fakir min babil aula, lebih layaklah menerima pujian daripada Allah dan kelebihan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah yatim. Yatim ni ialah orang yang mana dalam keadaan dia masih kecil, dia telah kehilangan ibu bapanya, anak yatim. Jadi menguruskan keperluan anak yatim ni sangat besar ganjarannya. Kalau kita nak supaya kita ni dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga kita dekat dengan syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambil satu anak yatim dan uruskan keperluan dia sehinggalah dia balik. Itu cara dia. Ana wa kafilul yatimi kahataini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim adalah seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk 2 jari. Maksudnya apa? Nanti di akhirat, aku dengan orang yang menjaga anak yatim tu macam ni punya rapat. Kedudukan aku dengan dia. Ataupun kedudukan dia dengan aku, kata Nabi SAW. Itu kelebihan orang yang menjaga anak yatim. Anak yatim ni sampai bila dia nama anak yatim ni? Anak yatim ni sampai dia balik lah. Sampai dia balik. Lepas balik, maka dia dah dewasa. Dia dah dewasa. Dia tak panggil yatim dah. Dia sudah tidak dipanggil yatim. Tapi kalau dia memerlukan lagi, contohnya dia dah balik, dah form 3,
Kan, tapi takkan nak kerja, tak habis belajar lagi. Jadi kita kena juga tanggung dia, menanggung perbelanjaannya. Cuma kita tak adalah panggil dia anak yatim. Melainkan kalau bapak dia memang nama yatim lah, tu memang anak yatim lah. Sampai ketua pun panggil dia anak yatim. Pakcik nama siapa? Pakcik nama Haji Salamat bin Yatim. Rupanya bapak dia memang yatim. Sampai ketua lah dipanggil anak yatim. Yang ketiga ialah asir. Asir ni apa? Asir ni ialah orang tawanan. Orang tawanan. Kita zaman sekarang mungkin kita tak nampak lah tawanan apa ni, macam mana kan. Sebab tawanan ni ialah orang yang mana dia kalah dalam peperangan. Orang Islam lawan orang kafir, lalu orang-orang kafir yang tak sempat melarikan diri akan ditangkap, dan dia akan dijadikan tawanan. Tawanan tu nak buat apa tu? Tengoklah kepada maslahat. Ada kalanya dibunuh kalau betul-betul berbahaya. Kalau tawanan tu memang betul-betul berbahaya, maka dibunuh. Kalau sekiranya tak berbahaya, masih ada harapan untuk Islamkan dia dan sebagainya, maka diislamkan atau dilepaskan dengan tebusan. Kita lepaskan dia tapi dengan syarat keluarga dia ataupun negara dia berikan wang tebusan. Itu semua ada tu dalam fiqh. Bukan cerita kejam tak kejam, tak, dia memang ada dalam hukum. Orang lain pun buat macam tu juga. Kita orang Islam pun kita ada hukum berkenaan dengan orang tawanan. Jadi kadang-kadang orang tawanan ni ialah bila dia berada dalam tahanan, kan, dalam penjara dan sebagainya, atau diikat, maka kadang-kadang makanannya tu tidak mencukupi. Kan? Ataupun makanan tu bagi orang lain cukup, tapi bagi dia mungkin tak cukup. Jadi pun kita disuruh untuk beri makan kepada orang tawanan. Dah tu kalau kita disuruh bagi makan, kenapa kita tawan dia? Lepaskan je lah. Itulah nak kata bahawa memang kita jadikan dia tawanan, tapi dalam masa yang sama kita buat baik pada dia, bagi makan pada dia. Barulah dia akan terbuka hatinya masuk Islam. Zaman Nabi SAW, tawanan-tawanan perang yang diikat di tiang masjid, mereka masuk Islam. Kerana apa? Kerana melihat kebaikan, akhlak, budi pekerti dan amalan para sahabat di Masjid Nabawi. Kita hari ni kalau sekiranya tawanan diikat di masjid kita, belum tentu lagi masuk Islam. Sebab apa? Sebab akhlak kita, perbuatan kita, hatta adab kita, tata susila kita dalam masjid itu tak menggambarkan keislaman yang betul. Jadi macam mana nak menarik perhatian mereka? Kalau mereka ikat tawanan di masjid 3 hari saja. 3 hari mereka ikat tawanan tu masuk Islam. Dalam masa 3 hari. Hari pertama dia tengok mungkin dalam keadaan marah, dalam keadaan geram, dalam keadaan berdendam. Kenapalah aku ni diikat di sini tu. Hari kedua dia rasa neutral. Okeylah, orang Islam ni okeylah, bolehlah. Hari ketiga, orang Islam ni memang baik. Hari keempat masuk Islam. Ataupun hari ketiga tu sendiri dia akan masuk Islam. Jadi kita disuruh untuk beri makan kepada asir, iaitu orang tawanan. Dan para ulama membincangkan tentang sebab nuzul, sebab turunnya ayat wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Adalah beberapa riwayat, di antaranya ialah satu riwayat yang mengaitkan ayat ini dengan keluarga Nabi SAW. Disebutkan dalam setengah tafsir bahawasanya ketika mana pada suatu hari Sayyidina Al-Hasan dan juga Al-Husain radhiyallahu anhuma telah sakit. Maka ketika itu Sayyidina Ali yang merupakan bapanya dan juga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma mereka telah bernazar. Dia kata, wahai Allah, kiranya engkau menyembuhkan Al-Hasan dan juga Al-Husain, maka kami akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Maka ditakdirkan oleh Allah, Al-Hasan dan juga Al-Husain radhiyallahu anhuma sembuh. Maka mereka pun perlu menunaikan nazar. Jadi mereka pun berpuasa. Bila puasa, maka kenalah ada makanan sikit, kan. Buka puasa ni kena sedap sikit lah, kan. Jadi mereka pun telah meminjam pinjam 3 gantang gandum daripada orang Yahudi. Ada setengah versi, setengah riwayat mengatakan bahawa
Sayyidatina Fatimah telah mengambil kerja. Dia telah cari kerja dan mengambil upah memintal bulu. Dulu tak ada mesin. Jadi orang perempuan ni kat rumah dia akan ambil satu keping, keping ke kita panggil. Yalah macam sejumlah bulu kambing. Jadi mereka kat rumah tu sambil menunggu suami balik, sambil mendengar anak-anak baca Quran, mengaji, mereka akan memintal bulu tadi, ataupun kapas pun sama, mereka akan pintal supaya dijadikan benang, convert daripada bulu kepada benang. Jadi Sayyidatina Fatimah pun sementara menunggu berbuka, waktu siang tu dihabiskan masa dalam keadaan inilah buat benang. Dan sebelum berbuka, sebelum masuk waktu maghrib, diserahkan pada orang yang peraih. Diserahkan pada mereka dan dapatlah sikit duit. Dengan duit upah tadilah dibeli makanan berbuka. Tapi apabila mereka semua dah duduk di hadapan makanan, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain dah duduk dah. Memang dah menunggu dah ni, dah tunggu azan dah. Macam kita ni lah tunggu TV3 ni nak buka puasa ni. Contohnya kan. Tengah-tengah nak tunggu buka puasa tu, tiba-tiba pintu diketuk. Ada orang ketuk pintu. Dia kata, wahai ahli bait, wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang pemurah. Berilah makan pada saya orang miskin. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki pada kamu daripada rezeki syurga. Maka Sayyidina Ali pun tengok pada Fatimah, macam mana ni? Macam mana ni yang kita ni puasa ni tak sempat nak buka ni, dah ada orang datang minta makanan. Maka tanya pada ahli keluarganya, semua mereka kata tak apalah bang, bagilah pada mereka. Maka akhirnya roti yang telah dibuat daripada gandum tadi, semua diambil baliklah. Roti Ali, roti Fatimah, roti Hasan, roti Husain, diambil semuanya, dikumpulkan, bagi kepada miskin, orang miskin tadi. Ambil lah, tak apalah. Jadi malam tu mereka berlapar. Esok nak puasa ni, kan tadi dah niat 3 hari berturut-turut. Esok nak puasa hari kedua, tapi hari pertama tu tak berbuka. Buka ni lah, makna kata kurma ke, tak ada roti lah. Hanya sekadar ringan-ringan, air, kurma mungkin. Tapi tak makan berat. Kemudian esok pagi puasa kedua, sahur pun sama, tak ada roti. Hanya sahur apa yang ada saja, air mungkin atau kurma. Puasalah hari kedua. Sayyidatina Fatimah buat kerja sekali lagi. Susah payah sepanjang hari memintal benang. Di akhir hari, di akhir siang sebelum buka, hantar pada orang yang ni lah, tukang kumpul benang-benang tadi. Lalu dibayar upah. Dengan upah tadi beli makanan. Dengan makanan tadi dapatlah roti 4 keping. Kemudian diletakkan, dihidangkan. Sahabat pula, ahli keluarga semua dah berkumpul. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in menunggu berbuka. Tiba-tiba pintu sekali lagi diketuk. Buka-buka, siapa pula? Semalam orang miskin, hari ini datang pula anak yatim. Dia kata pakcik adalah ahli bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagilah makan pada saya. Saya ni anak yatim. Maka mereka pun saling tengok, lihatlah macam mana ni, kita semalam tak dapat buka, hari ni pula nak buka, ada orang datang pula. Maka mereka kata tak apalah, bagi je lah. Bagi. Hari ketiga pula, Allahu Akbar. Dah 2 hari berlapar. Ni masuk puasa hari ketiga tanpa makanan berat. Maka mereka pun buat benda yang sama. Ketika mana nak berbuka, datanglah seorang asir, seorang tawanan perang. Datang dan minta makanan. Dia kata, saya tawanan, saya tak dapat makan yang cukup, bagilah saya makan, saya lapar. Mereka pun bagi. Ketika mana orang itu nak beredar, maka dia nak ucap terima kasih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tak apa. Tak payah ucap terima kasih. Tengok, ucapan terima kasih pun dia tak nak. Allahu Akbar. Nak kata punya ikhlas. Kita hari ni Masya Allah kan, kita bagi juadah berbuka sepinggan karipap. Itu pun bukan buat pun, karipap frozen je pun kan, bagi pada jiran sebelah. Jiran sebelah ambil, tengok kita pun tak, jawab salam pun tak, ambil terus tutup pintu. Kita kata amboi, sombongnya, cakap terima kasih pun tak. Nampak tu. Tapi sahabat Nabi SAW, ucapan terima kasih pun dia tak nak. Tak payah cakap terima kasih, dia kata. Sebab apa? Sebab ni kewajipan dia. Orang Arab selalu sebut la syukran ala wajib.
tak payah ucap terima kasih kalau benda tu memang kewajipan saya. Jadi adalah setengah riwayat mengaitkan kisah yang panjang ini dengan ayat tadi. Sebab ayat tadi memang sebut, pertama sekali, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Kan tadi dalam kisah tadi memang mereka bernazar. Kemudian disebutkan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bagi makan dalam keadaan mereka sendiri suka makanan tersebut pada orang miskin. Orang miskin tu orang yang datang hari pertama. Yatim, orang yang datang hari kedua. Wa asira, orang yang datang hari ketiga, orang tawanan. Namun kisah ni ialah ada setengah ulama mengkritik, ada ulama mengkritik tentang kesohihannya. Namun ada disebutkan dalam sesetengah kitab tafsir supaya kita mengambil pengajaran. Mungkin kita tak katalah bahawa kisah ini menjadi sebab nuzul ayat ini kerana dia tidak sahih. Tetapi untuk mengambil pengajaran tidak ada masalah. Kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Bagaimana para sahabat Nabi SAW, ahli keluarga, ahli bait Rasulullah SAW, mereka mengutamakan orang lain. Biarlah mereka dalam keadaan lapar, tetapi orang lain dalam keadaan senang, dapat kenyang, dapat minum. Tidak beriman, kata Nabi SAW. Seseorang di antara kamu, sekiranya dia tidur dalam keadaan kekenyangan, dia tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan jiran tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik lah untuk kita menjaga hak jiran-jiran kita, orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya. Baik. Itu tadi berkenaan dengan ayat. Tapi Imam Qurtubi setelah disebutkan riwayat-riwayat berkenaan dengan sebab nuzul ini, sebab nuzul bagi ayat ini, maka kata Imam Qurtubi, was-sahihu annaha nazalat fi jami'il abrar wa fi kulli man fa'ala fi'lan hasana fahiya 'ammah. Kata Imam Qurtubi, pendapat yang sahih ialah bahawasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan semua orang al-abrar, tanpa terbatas pada Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain radhiyallahu anhum ajmain. Tidak. Sebaliknya semua. Maka siapa sahaja yang melakukan kebaikan, kata Imam Qurtubi, dia termasuklah dalam ayat ini. Ayat ini umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya sahaja kami memberikan makan kepada kamu liwajhillah, semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. La nuridu minkum, kami tidak mahu daripada kamu jazaan, sebarang balasan, wala syukura, dan sebarang terima kasih. Tak payah, kami tak perlu terima kasih kepada kamu. Ucapan terima kasih tak perlu. Sebab apa? Ni kewajipan saya. Ni kewajipan saya. Perlu ke orang ucap terima kasih kalau sekiranya kita sembahyang? Oh, terima kasihlah Tuan datang terima kasihlah Tuan sembahyang Zuhur. Tak, Zuhur tu memang kita punya kewajipan kita. Jadi orang-orang al-abrar ini sifat mereka ialah mereka merasakan memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan juga tawanan perang itu adalah kewajipan mereka. Yang tak perlu pun kepada ucapan terima kasih daripada orang yang menerima bantuan yang disalurkan tadi. La nuridu minkum. Dia kata kami tak mahu daripada kamu sebarang balasan. Kami tak mahu jazaa'an wala syukura. Kami tak mahu sebarang balasan dan juga sebarang ucapan terima kasih. Allahu Rabbi. Jadi dalam ayat ini menunjukkan satu lagi sifat al-abrar. Apa dia? Sifatnya ialah mereka ni ikhlas. Sifatnya ialah mereka ni ikhlas. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu dan juga kepada harta benda kamu, tetapi yang Allah lihat ialah kepada keikhlasan hati kamu dan juga amalan kamu. Ikhlas tu yang penting. Kalau kita baca kisah-kisah para sahabat, betapa mereka ikhlas di dalam pemberian. Cicit Nabi SAW, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu,
Setelah beliau meninggal dunia, barulah diketahui bahawa selama ini rupa-rupanya dia telah membantu lebih 1,000 keluarga miskin. Setelah beliau meninggal dunia, barulah orang tahu. Maknanya apa? Maknanya selama dia hayat, dia tak pernah ceritakan pada orang. Macam mana orang tahu? Ceritanya ialah bila mana didapat orang-orang selama sebelum itu, sebelum Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, orang-orang fakir miskin ini biasanya bila mereka buka pintu rumah pada waktu pagi, mereka akan dapati barang-barang keperluan, pack makanan yang biasa tu kan, biasa orang sekarang membuat macam tu kan, barang-barang makanan, gandum, minyak dan sebagainya, ada di hadapan rumah mereka. Mereka buka pintu je, orang-orang fakir miskin buka pintu je pada waktu pagi, didapati ada makanan, barang-barang keperluan. Tetapi pada suatu hari tak ada lagi dah. Tanya orang sebelah, ada dapat lagi tak bantuan? Tak dapat lah. Selama ni ada, tapi hari ni tak ada dah. Kemudian kedengaran bahawa berita bahawa Sayyidina Ali bin Zainal Abidin telah meninggal dunia. Maka dari situlah orang mengetahui bahawasanya rupa-rupanya selama ini yang memberikan mereka bantuan ialah Sayyidina Ali bin Zainal Abidin, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ikhlas mereka. Sehingga mati barulah orang tahu amalan mereka. Mereka menyembunyikan amalan. Tak tunjuk, tak cerita dengan orang lain. Menjaga niat. Niat ni perlu dijaga sebelum, semasa dan selepas buat amal. Sebelum nak memberi, kena jaga niat. Cek niat. Pastikan ikhlas. Semasa memberi pun kena cek. Selepas pun kita kena semak niat kita. Kalau tak ikhlas, maka kita istighfar. Kadang-kadang ada orang semasa sebelum dia okey, dia lulus, ikhlas. Tapi lepas tu, dah lepas tu, dia cerita dengan orang. Masjid ni dulu saya lah yang menyumbang 1 juta tu saya bagi. Habislah kau. Segala amalan yang dia telah dapat 10 tahun punya masjid tu berfungsi. Dalam tu ada orang sembahyang, orang baca Quran, ada tarawih, ada qiyamul lail, ada kuliah ilmu. 10 tahun masjid tu berfungsi. 10 tahun punya pahala telah dikumpulkan. Akhirnya sekali sahaja dia riak, dia cakap macam tu dengan perasaan riak, menunjuk-nunjuk, 10 tahun tu bagi Allah Ta'ala tak ada apa. Aku habiskan, hancur semua pahala kau. Sebab itu ikhlas ini dia bukan waktu kita sebelum memberi, semasa memberi, selepas memberi pun kena ikhlas. Bayangkan satu orang dah pergi haji susah payah ni. Payah pergi haji ni, duit belanja besar, kemudian menanggung susah payah, sakit lah, demam lah, kemudian angkat beg turun, macam-macam. Tetapi bila dia balik Malaysia, dia tak ikhlas. Dia riak. Dia cerita dengan, kalau cerita saya saja tak apa, tapi kalau cerita dengan riak, dengan perasaan menunjuk-nunjuk. Riak ni dia lawan kepada ikhlas. Dia cerita dengan riak, pahala haji itu 1 sen pun tidak ada nilai di sisi Allah. Ini bahayanya kalau kita tidak ikhlas. Sebab itu amalan-amalan semualah, terutamanya yang besar-besar, jangan kita tidak ikhlas. Pastikan ikhlas. Lebih-lebih lagi amalan-amalan yang jariah lah. Kan, kita dah buat surau masjid 30 tahun lepas. Kemudian kita datang singgah, ini masjid ni saya lah dulu. Habislah kau. Rugilah 30 tahun pahala yang telah diperam tu. Itu tinggal tunggu masa saja untuk masuk dalam akaun kita. Kalau kita mati, 30 tahun punya pahala yang ada dalam masjid itu semua dapat kat kita. Sebab kita yang infak. Tapi sebab kita tak ikhlas, 30 tahun tu, pahala sebanyak 30 tahun yang telah dikumpulkan itu, semuanya habis binasa. 1 sen pun tak tinggal. Sebab tidak ikhlas. Satu kisah pada zaman kerajaan Umawi, khalifah yang bernama Maslamah bin Abdul Malik, khalifah ni telah melancarkan jihad perang kepada Rom, dan peperangan itu dinamakan sebagai Fathul Hisn. Fathul Hisn. Jadi tentera Islam semua telah kepung satu kubu pertahanan yang kuat. Kubu milik orang Rom. Orang Rom ni biasa orang Kristian lah. Memang orang Kristian lah zaman dulu. Rom memang Kristian. Jadi orang Islam dah siap sedia dengan senjatanya, dengan bala tenteranya. Datang, tiba-tiba tengok ada kubu yang besar. Allah, macam mana kita nak perang ni? Tak boleh nak kubu ni tak boleh nak ditembus, tak boleh nak ditempuhi, kerana kubu ni terlalu kuat. Tak boleh nak pecahkan, tak boleh buat apa, kubu yang kuat. Maka mereka pun, orang Islam pun
mengepung kubu tadi di luar kubu orang Rom. Tak tahu macam mana nak rempuh masuk. Maka khalifah telah membuat ucapan. Dia telah bagi semangat. Dia kata, tidak adakah di antara kalian orang yang benar-benar berani, bijaksana dan kuat untuk merempuh masuk, menjadi sebab bolehnya tentera Islam masuk ke kubu ini lalu menawan mereka. Tak ada ke? Maka ayat ataupun ucapan Maslamah bin Abdul Malik tadi telah menyemarakkan semangat orang-orang Islam. Maka di kalangan mereka itu ada satu orang lelaki. Yang mana dia telah pun, orang lelaki tadi dia telah pada waktu malam ketika orang lain semua tidur, dia telah mencari sisi ataupun bahagian daripada kubu tadi yang mudah untuk dilubangkan. Maka dia pun buat lubang. Dia buatlah apa-apa. Kan, dia lubangkan sikit, akhirnya berlubang. Akhirnya berlubang satu bahagian itu di bahagian pintu kubu tadi. Ini kisah ni memang masyhur pada zaman Khalifah Maslamah bin Abdul Malik. Maka disebabkan lubang itu, orang-orang Islam esok paginya mereka boleh merempuh masuk. Sebab bila dah ada lubang, maka senanglah, daripada lubang tu dah boleh dibesarkan lagi lubangnya dan akhirnya orang Islam boleh masuk. Apabila lubang tadi orang Islam perasan pada waktu pagi, tengok ada lubang lah. Jadi mereka telah merempuh masuk, besarkan lubang tadi dan merempuh masuk. Maka akhirnya orang Islam telah menang dalam peperangan tersebut. Khalifah Maslamah bin Abdul Malik punyalah rasa rasa teruja dan rasa ingin tahu siapakah lelaki yang telah membuat lubang yang menjadi asbab faktor utama kemenangan Fathul Hisn. Maka dia telah berucap sekali lagi. Dia kata, aku teringin benar untuk menjumpai, bertemu, bersemuka dengan orang yang telah melubangkan, telah membuat lubang pada waktu pagi tadi, awal pagi tadi. Jadi, siapa di antara kalian yang tahu orang tersebut, bawakan dia kepada aku. Jadi, pada suatu masa itu, Khalifah duduk di tempat kediamannya, maka tiba-tiba datang seorang lelaki yang menutup wajahnya. Dia lilit mukanya dengan kain macam pakai purdah lah. Lelaki ni kata kepada pengawal, dia kata, wahai tuan, saya nak jumpa dengan khalifah. Mana boleh, tak boleh. Buat apa, nak ada urusan apa? Dia kata, aku akan beritahu khalifah siapakah orang yang membuat lubang dalam peperangan Fathul Hisn. Maka pengawal tadi masuk ke dalam dan tanya pada khalifah, khalifah pun membenarkan. Maka pengawal kata pada lelaki tadi, silakan. Maka lelaki tadi masuk, lelaki yang tutup muka tadi. Khalifah kata, beritahu pada aku, bawakan pada aku orang yang kamu kata dialah yang membuat lubang tadi. Maka dia kata, boleh, tetapi lelaki yang tutup muka tadi kata, boleh, aku boleh bagi tahu pada kamu, aku boleh bawakan dia ke sini. Tetapi dia mensyaratkan kepada kamu, yang pertama, jangan kamu masyhurkan namanya. Yang kedua, jangan kamu beri apa-apa pemberian kepadanya. Dan yang ketiga ialah, jangan kamu cari dia. Kalau dia hilang macam itulah, jangan cari lagi. Jangan kamu cari dia. Maka khalifah pun berjanji, okeylah, aku terima syarat tu. Maka lelaki tadi pun bukalah kain yang menutup wajahnya. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, sayalah orang yang telah membuat lubang tadi. Maka cepat-cepat lelaki tadi keluar daripada tempat tersebut dan menghilangkan diri sehinggalah hari ini tidak diketahui apakah nama lelaki yang membuat lubang tadi. Jadi kisah tadi masyhur dengan nama kisah Sahibun Naqab. Kisah lelaki pemilik lubang. Maknanya lelaki yang membuat lubang dalam Fathul Hisn. Nak kata punya ikhlasnya lelaki tadi. Sehingga ke hari ini orang kaji tak jumpa nama dia. Kalau adalah juga, pernah jugalah orang kata nama dia sekian-sekian. Tetapi biasanya kisah ni hanya disebut sebagai Sahibun Naqab. Nama lelaki tadi tidak diketahui siapa dia. Kerana apa? Nak kata ikhlasnya lelaki tadi. Kita Masya Allah, kalau kita lah yang menjadi sebab kemenangan orang Islam tadi kan, kita lah yang membuat lubang kubu tadi,
maka pastilah kita akan buat press conference. Kata saya lah sebenarnya. Sebenarnya orang pertama sekali yang buat lubang tadi tu saya lah. Sebab lubang itulah orang Islam boleh masuk merempuh kota ataupun kubu kuat orang Rom tadi. Saya lah yang, saya punya sumbangan lah sebenarnya. Kan? Tapi orang-orang soleh zaman dahulu, mereka tak mahu nama. Biarlah mereka mati dalam keadaan orang tak kenal pun. Tak tahu apa pun pasal mereka, pasal diri dia. Apa sumbangannya, tak apa. Itu lagi mereka sukai daripada mereka mati dalam keadaan kemasyhuran, mati dalam keadaan riak, takabur, sum'ah, ujub, wal iyadzabillah. Itulah ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sifat yang ditonjolkan di sini ialah sifat ikhlas orang-orang abrar. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kepada kami azab pada hari yang mana abusan, orang-orang yang bersalah, masam, qamtarira, wajahnya masam berkerut-kerut, maknanya hari akhirat. Dia kata orang-orang abrar ni mengatakan bahawa kami ni buat begini ikhlas semata-mata kerana Allah, kerana kami takutkan kepada Allah pada hari di mana orang-orang yang bersalah akan berkerut masam wajahnya. Kami tak nak nanti di akhirat nanti kami akan diazab. Kami tak nak. Kami takut pada Allah. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Ta'ala pun melindungi mereka daripada keburukan tersebut, daripada keburukan itu, maknanya daripada azab itu, azab pada hari akhirat itu. Syarra dzalikal yaum, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melindungi mereka daripada keburukan hari tersebut, hari itu, iaitu hari akhirat. Walaqahum nadratan wa surura. Dan Allah melemparkan, mencampakkan, memasukkan, memberikan kepada mereka nadratan wa surura, seri pada wajah. Masya Allah. Jadi orang-orang abrar ni, kita tengok muka dia ada nadrah. Nadrah ni maksudnya wajahnya tu seronok ditengok kan. Mungkin tak adalah handsome, mungkin dia pun gelap. Tapi kerana baiknya dia tu, akhlaknya, budi pekertinya, sifat abrar tu ada pada diri dia, Allah letakkan pada mereka nadrah, iaitu keserian pada wajah. Wajahnya tu ada seri, ada manisnya tu ada. Wasurura, dan juga perasaan riang gembira. Kan, bila tengok tu wajah tu tak adalah rasa macam nak pukul je. Kan, tak adalah rasa macam nak balik je. Tapi bila tengok wajah dia, Masya Allah. Kan, kalau boleh nak tengok sampai bila-bila. Inilah apa yang Allah berikan kepada orang-orang abrar. Jadi insya-Allah cukup sekadar ini untuk hari ini. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca beserta dengan sedikit sebanyak sedutan nukilan daripada tafsir-tafsir yang kita telah buat tadi, mudah-mudahan dapat memberikan kita kefahaman dan juga semangat untuk menjadi orang-orang al-abrar. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi cerita tentang orang-orang abrar, apa yang mereka dapat di akhirat nanti insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang sudi memberikan perhatian mendengar bersama. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk diri saya sendiri dan juga kita semua insya-Allah. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang diberkati dan kita diberikan taufik untuk melaksanakan segala tuntutan sunnah-sunnah di dalam bulan ini dengan penuh ikhlas insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.